What up guys, so selamat datang ke channel Sabar Suhaimi. So hari ini adalah episod yang ke-9. Macam dijanjikan, saya nak explain pasal Testo Booster Test Supply daripada MMX. Saya akan go secara brief. Saya punya personal opinion. Kalau korang rasa korang ikut, silakan ikut. Kalau korang rasa korang nak try juga ataupun korang ada pendirian sendiri, korang boleh guna, tak ada masalah. Yang penting korang faham pasal testosterone booster. Okay, yang ni test supply daripada Nutrition Pro MMX. Dan hari ni juga saya nak share, saya letak kat tepi dah. Okay, letak dulu kat tepi. So dekat sini saya ada nak share pasal rutin yang saya baru start 2-3 hari ni. Untuk cardio, saya buat skipping. Okay, skipping rope. Kalau sebelum waktu buka tu, saya try buat dalam 10 minit, simple je. Yang ni just tak ada intensity apa, yang penting just bergerak lah. And then kalau saya workout, in between set tu saya pakai ini juga. So rest tu saya buat skipping skip dalam 30 ke 50 skip tu in between sets. Kalau korang tak larat, korang boleh buat mungkin in between workout korang lah. Kalau korang tak ada skipping rope, tak ada masalah guys. Korang just lompat setempat je, sama je skipping rope kan. Korang just macam ni je lah. So tak adalah korang rasa nak kena beli skipping rope. Tak ada, tak payah pun tak apa, sama je. Yang penting korang lompat, okay. So dalam video ni saya nak explain pasal Testo Booster. So Testo Booster ni saya pernah explain juga dalam video sebelum ni, tapi just untuk yang baru subscribe, yang mungkin dah terlepas video sebelum ni. So testosterone booster adalah apa? Testosterone booster daripada nama dia sendiri korang faham, iaitu untuk increasekan testosterone hormon korang dalam badan kita ni. Lelaki memerlukan testosteron untuk build muscle. Sebab tu perempuan dia tak boleh senang nak build muscle secepat macam lelaki sebab hormon testosteron dia tak tinggi. Dan perempuan bodybuilder, diorang ambil injection testosteron hormon yang sintetik tu, artificial tu, ke dalam badan diorang supaya diorang boleh build muscle. So persoalan dia sekarang, perlu ataupun tak perlu testosterone booster ni? Okay, testosterone booster ni ada tempat dia sendiri, okay? Iaitu adalah orang yang mungkin ada masalah dari segi libido dia ataupun dia punya testosteron tu agak rendah. Biasanya bila kita makin berumur, hormon testosteron kita mula menurun. Jadi untuk orang yang muda, saya sarankan mungkin dalam 30 tahun ke bawah, tak ada urgency untuk korang pakai testo booster ni unless korang punya hormon testosteron tu memang rendah gila lah, and korang perlukan something untuk boost korang punya testosteron. Tapi secara jujurnya, based on apa saya punya research dan apa yang saya baca dengan pengalaman sendiri, tak ada keperluan sangat untuk korang boost korang punya testosteron tu. Sebab korang sendiri yang muda-muda ni, korang punya testosteron tu berada dalam tahap yang tinggi. Tapi untuk viewers ataupun subscriber yang mungkin agak berumur 35 ke 30 tahun ke atas, yang korang rasa testosteron korang tu dah agak menurun, okay, dah makin berumur ni, rasa macam lemah-lemah, nak angkat berat pun susah kan, mungkin korang boleh try Testo Booster daripada MMX ni. Kalau saya baca dia punya ingredients pun memang mostly memang daripada herbs je lah. So tak ada benda-benda yang pelik, ada chemical ke apa dalam ni kan. And kalau korang tengok pun mostly testosterone booster dekat market kebanyakannya memang daripada herbs saja. Diorang ni adalah testosterone yang dalam kategori supplements, okay? Dia bukan macam steroid, korang ambil hormon testosterone inject tu lain cerita, okay? Ini adalah ingredients yang bantu untuk boostkan korang punya level testosterone dalam badan tu, okay? Sama juga macam pemakanan, diet yang seimbang, korang dapatkan sumber-sumber makanan yang seimbang daripada pemakanan pun boleh bantu untuk boostkan korang punya level testosteron dalam badan. Cuma yang ini untuk bantu lebih boost lah, nama pun booster, okay? Test supply ni daripada MMX. Korang boleh check harga dia dekat website dia. Yang ini ada 30 serving. Cara nak ambil dia simple je, sama ada nak ambil sebelum workout ataupun ambil waktu bangun tidur ke, and makan waktu first meal ke apa. Tapi saya suggest based on yang saya try sendiri, okay? Sebab saya try dulu sebelum saya recommend. Dan sepanjang bulan puasa ni pun saya dah ambil juga dalam 1 ke 2 pil macam tu je, setiap sehari 2 macam tu, okay? So yang ni korang boleh ambil. Pastikan saya share lah, saya punya recommend ambil dengan makanan supaya perut tak pedih, okay? So korang boleh try sendiri kalau korang nak try, yang korang rasa testosteron korang tu agak rendah lah. Okay, hari ni juga saya nak share pasal That's the Burn update, okay? That's the Burn ni yang stimulannya sekarang dah pukul 2 lebih. Workout daripada pukul 12, hari ni buat leg day, daripada pukul 12 sampai pukul 2. Still tak rasa penat, okay? Tapi saya terpaksa stop lah sebab dah lama sangat kan. Dah lama sangat workout, dah 2 jam. And tadi buat abs juga, still dah start penat. Memang
boleh katakan gila lah dia punya energy daripada MMS. Yang ni yang stimulants tau. So that's a burn yang stimulant punya version. And saya memang plan untuk mungkin berjaga sampai subuh sebab ada kerja nak buat lepas ni, nak buat editing dan sebagainya. So yang ni saya tak recommend untuk ambil malam, tapi mungkin korang lagi lepas raya apa kan, korang yang dah berisi, makin sangat berisi, korang nak mungkin nak workout, lepas tu lepas workout korang nak cardio lagi, korang boleh try ni. So ni memang gila lah, memang gila. Tapi make sure kalau korang yang jenis tak boleh tahan dengan stimulants, saya suggest untuk make sure try setengah scoop dulu. Sebab satu scoop je kat sini ada 350 mg caffeine tau. So tu tinggi. Okay, bagi orang yang tak pernah try pre-workout, 350 mg caffeine tu sebenarnya sangat tinggi. Ya, so yang ni 30 serving. Saya boleh cakap power kat lah, macam grenade. So sebelum ni saya recommend grenade untuk pre-workout yang fat burner untuk yang energy gila tu. So yang that burn ni pun saya approve juga. So far still rasa energetic untuk workout lagi. Tapi tak tahulah, setiap orang respon berbeza tau. Ada macam ni lah, macam C4. Kalau korang tengok mostly Mak Saleh, dia orang kata C4 ni macam overrated kan. Tapi ada setengah bahagian pula orang kata C4 tu memang kena dengan badan dia, sebab dua-dua betul. Ada orang memang tak responsif, badan tak respon kepada C4 punya formulation. Tapi ada setengah orang badan dia rasa macam kena ngam sangat dengan formula tu, sebab badan orang tak sama. Macam saya personally, rasa C4 tu memang ngam lah dengan diri saya. Sama juga macam satu lagi pre-workout, NitraFlex. Saya tengok dekat YouTube, banyak gila orang recommend, ramai gila suka. Tapi bila saya try sendiri NitraFlex tu, langsung tak jalan. Setiap orang dia berbeza. So korang jangan marah kalau ada setengah suplemen tu tak ngam dengan korang, sebab badan kita memang tak respon sama, okay? Ya, so dalam video ni juga saya nak ambil kesempatan ni untuk re-advise kepada yang baru-baru nak start, okay? Lagi sekali saya advise kepada baru-baru yang nak start. Kalau korang baru nak start buat badan and korang bukan jenis nak serius, korang just nak badan fit macam tu kan, korang just nak ada tone sikit, tak perlu korang nak fikir macam nak kena ambil steroid ataupun ambil jenis pil-pil. Kalau korang tahu pil-pil ni, korang elak lah, okay? Pil-pil yang saya maksudkan adalah pil-pil anabolic steroid yang jenis oral punya, dan juga SARMs, okay? SARMs ni saya tahu kat Malaysia dia masih baru dan masih hype. Ramai orang rasa nak beli SARMs sebab alternatif kepada steroid. Tapi macam saya pernah explain dalam video sebelum ni, SARMs ni kalau kita baca dari segi research, okay, studies punya research, bukan daripada page Google macam tu, tapi kita buka research study punya daripada badan-badan yang bertauliah lah, okay. So kita baca memang SARM ni masih banyak side effects, okay. SARM ni masih belum regulated, SARM ni masih belum legal, betul-betul legal dalam kategori supplements. So sementara nak tunggu ni, lebih baik korang avoid dulu lah. Saya suggest avoid dulu, okay, sebab memang ada case dapat side effects daripada SARMs ni masih lagi ongoing. So kalau korang nak try, kita sama-sama tunggulah. Sebab kalau SARMs ni memang selamat, saya sendiri akan try dengan korang, okay? Saya akan inform korang kalau tiba keluar satu research yang baru, okay, SARMs dah legal, SARMs dah betul-betul selamat, dan kita akan try sama-sama. Tapi untuk baru-baru ni korang, saya suggest, okay, saya suggest untuk elak dulu, okay, untuk elak dulu. Dan yang baru-baru nak start, saya faham mungkin korang ada rasa macam segan nak pergi gym kan. Segan nak gym ni just sharing-sharing korang yang baru-baru nak start. Korang rasa macam korang demotivated, korang stress, ataupun tak ada orang sekeliling korang yang support korang. Kalau korang tengok dekat saya punya video, banyak gila orang yang condemn, orang yang peli, macam-macam lah. Tapi kita tak boleh nak terlalu fokus kepada orang tu. Diorang tu mungkin 5% je, 95% lagi banyak orang yang support kita. And korang kena tengok betul-betul circle yang support. Okay, bila kita nak buat suatu benda, ada 3 orang yang akan ada. Satu orang yang tak peduli, dia tak peduli pun kita nak buat apa, lantak kau lah, kau nak buat apa, sekali kau. Okay, ni orang pertama. Orang yang kedua ni orang yang support. Dia akan tengok kita, walaupun kita naik turun, dia tetap akan support. Ni orang positif, okay? Orang macam ni orang baik. Orang macam ni orang positif, orang macam ni orang yang korang kena banyakkan dalam korang punya circle kalau korang nak buat sesuatu. Yang ketiga adalah orang toxic, okay? Orang toxic ni dia akan cuba untuk downkan kau, dia cuba nak turunkan kau, dia cuba nak rosakkan kau punya momentum, dia cuba nak rosakkan kau punya energy supaya kau tak boleh buat apa-apa. Ni orang toxic, okay? Orang macam ni ada, dia akan muncul. Bila kita nak buat apa pun, tak kisahlah kita ni siapa pun, dia tetap akan muncul entah daripada mana, kita pun tak kenal dia siapa. Dia akan guna pakai fake account, boleh jadi dia ni member rapat kita.
Tapi orang macam ni, korang jangan tengok langsung ke orang macam ni. Kerja dia memang nak menurunkan kita, memang nak merosakkan kita. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita keep on going, buat je, okay? Tak kisah pun pasal dia. Kita yang penting kita jalan terus dan kita enjoy apa yang kita buat. Sebab orang macam ni memang akan sentiasa wujud. Korang jangan respon kepada orang macam ni, jangan buang masa untuk lain orang. Sebab ya, diorang memang akan ada, okay? Yang penting korang fokus kepada orang-orang yang positif yang bantu korang. Ya, itu je untuk orang yang baru. Sebab saya tahu ada ramai yang baru nak start je, asyik dia kena condemn semua kan. So yang penting korang ada mindset tu, move forward. Korang kena sentiasa tengok di sisi yang penuh. Sebab apa tau, dia ada dua jenis manusia. Satu manusia lalat, yang dia akan suka je buat benda-benda busuk kan. Dia suka pergi tempat sampah, dia menebarkan kerosakan lah. Ataupun ada manusia lebah, iaitu dia suka benda-benda bagus. Dia pergi dekat bunga. Kau campak lebah ni kat tong sampah pun, dia akan pergi kat bunga juga. Kau campak lalat ni pergi dekat bunga, dia akan pergi balik ke tong sampah. Itulah beza manusia toksik dengan manusia yang baik. Sentiasa circlekan diri korang dengan orang-orang baik. Kalau ada orang toksik, korang jauhkan diri daripada diorang, ataupun tak payah layan diorang langsung. So guys, itu saja video kali ni. Harap korang enjoy video ni. And ya, giveaway masih berlaku dekat video sebelum ni. Saya akan umum pemenang giveaway dalam next video. Jumpa korang dalam next video.